Waktu tu dia dengan adik dia sedang menonton TV, tengok bola. Tengok bola pada waktu tu. Dan bola tu start selepas pukul 12. Mungkin dalam pukul 1 kan, bola Mak Saleh lah. Jadi dia kata sambil dia menunggu nak tengok bola ni, dia tengoklah cerita dulu. Adik dia pun ada waktu tu. Ada orang buat air apa semua dulu. Tepat pukul 12, 12:30 malam, bau busuk tu datang. Depan pagar rumah ni dah ada plywood besar. Letak dekat situ, macam tutup pagar tu. Mungkin yang letak ayah kepada budak ni tadi ke, itu dia tak pastilah. Tapi dah ada plywood tu. Saya rasa ayah budak ni lah dah letak kan. Sebab alui ni pun dah nampak kan. Dia gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah sana. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini, seperti biasa, akan ada beberapa kisah seram yang saya akan kongsikan dengan anda semua, yang mana kisah-kisah ini dikirimkan oleh para pengirim kita dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Jadi jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama. Get your coffee. Jom. Aku Story. Baiklah, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ni. Pengalaman ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Salina. Yang mana Salina ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia bergelar seorang pelajar di sebuah sekolah berasrama penuh. Pada waktu itu, si Salina ni baru saja berusia 16 tahun ataupun lebih mudah faham tingkatan 4 lah. Di sekolah tempat dia belajar ni, ada pelajar daripada tingkatan 1 sehinggalah ke tingkatan 5. Tapi dia masuk ke sekolah itu ataupun berpindah ke sekolah itu ketika dia tingkatan 4. Atas alasan ayahnya berpindah tempat kerja. Berpindah ni pula berlainan negeri. Negeri mana apa semua dia tak nyatakan di dalam kiriman lah. Dan bertukar ke sekolah yang baru bukan satu perkara yang disukai oleh si Salina ni. Yalah, siapa yang suka kan? Kita dah ada kawan dekat sekolah lama apa semua. Dan si Salina ni pula seorang yang introvert. Introvert. Jadi orang introvert ni dia susah sikit lah nak dapat kawan kan. Nak gel dengan orang-orang setempat tu agak susah sikit. Sebab dia lebih suka menyendiri kan. Lebih suka spend time dengan diri dia sendirilah. Tak suka tempat yang ramai orang, macam tu. Di sekolah dia ni ada satu watak ataupun satu karakter yang dia nak tekankan dalam kisah ni, iaitu digelar sebagai Kak Mina. Bukan nama sebenar. Yang mana Kak Mina ni adalah seorang pelajar senior, pelajar tingkatan 5. Macam mana dia boleh kenal dengan Kak Mina ni adalah ketika dia pergi ke Dewan Makan. Pergi ke Dewan Makan yang mana semua pelajar berkumpul di situ. Waktu dia makan ni, dia kata dia memang duduk satu meja lah dengan pelajar-pelajar asrama tingkatan 4 kan. Dan ada seorang pelajar yang mana Kak Mina ni tadi sedang duduk di satu meja makan. Dia seorang-seorang je dekat meja tu. Menyebabkan si Salina ni
terfikir, adakah Kak Mina ni adalah seorang yang introvert juga ke? Kan, kenapa tak ada seorang pun yang duduk dengan Kak Mina ni? Sebenarnya Kak Mina ni adalah seorang pelajar yang mempunyai indera keenam, ataupun boleh melihatlah benda-benda gaib ni. Tapi pada mulanya si Salina ni tak tahu. Dan adalah satu hari ni Salina ni duduk dengan si Kak Mina ni satu meja. Dan apabila dia duduk, dia mula berbual kan, barulah si Salina ni tahu yang Kak Mina ni sebenarnya orang ni baik. Mudah berkawan, senang berkongsi cerita. Jadi waktu dia duduk satu meja dengan si Kak Mina ni, dia ada terdengar tau daripada telinga dia. Terdengar daripada telinga dia, yang mana meja sebelahnya pelajar-pelajar tingkatan 5 juga berkata begini. Kau tengok budak pelik tu, dah ada kawan dah dia. Macam tu. Tapi diorang berbual sesama diorang lah. Takkan dia kata ataupun pelajar tingkatan 5 ni cakap Salina ni budak pelik kan. Mesti dia kata pelajar tingkatan 5 tu, sebab pelajar tingkatan 5 yang Kak Mina ni dah lama sekolah situ kan. So kenapa orang kata dia pelik? Pada mulanya si Salina ni tak tahu. Jadi apabila dia dah tahu, dia kata, oh memang Kak boleh nampak daripada umur berapa, dia kata. Daripada kecil. Sebenarnya emak Kak Mina ni adalah seorang tukang ubat ataupun bidan lah. Dulunya, entah dia menurun ke apa ke, itu saya tak pastilah, dia tak nyatakan dalam kiriman. Pernah berlaku satu ketika yang mana bilik belajar, bilik prep kan, di bangunan blok tingkatan 4 ini sedang dibaik pulih ataupun sedang direnovate lah, cat dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar tingkatan 4 pada waktu tu, sekiranya mereka ingin belajar pada waktu malam, diorang kena tumpang bilik prep pelajar-pelajar tingkatan 5 ni. Tahu? Okey. Pernah berlaku satu malam yang mana pada waktu itu si Salina ni menumpang lah ataupun sedang berada di bilik belajar ataupun bilik prep pelajar-pelajar tingkatan 5 ni. Si Salina ni bersama dengan grup dia yang mana tingkatan 4 kan, tengah belajar. Sambil tu Salina ni perhati juga di kawasan sekeliling. Mana Kak Mina? Kak Mina tak nampak dalam bilik belajar pada malam tu. Dan dia beranggapan yang Kak Mina ni berada di dalam dom dia lah, tidur ke apa kan. Dan selepas saja prep malam akan ada makan. Akan ada makan di Dewan Makan. Dan Dewan Makan ni paling dekat dengan blok pelajar tingkatan 5 ni. Jadi disebabkan Salina ni dengan kawan-kawan dia malas lah nak bawa buku-buku ni apa semua kan, dia tinggal dulu kat dalam bilik prep tu, pergi makan. Dan kemudian waktu diorang nak balik semula ke dom diorang akan lalulah blok tingkatan 5 dulu kan, ambil buku baru terus naik ke dom. Itu perancangan dia. Jadi dia pun bangun terus pergi makan. Waktu dia patah balik, lalu depan blok pelajar tingkatan 5 ni, lalu depan bilik prep ni, dia nampak Kak Mina ada dekat dalam bilik tu, sedang belajar lah ataupun sedang study kan. Jadi bila dia masuk je dalam bilik prep, kawan-kawan ambil buku apa semua cakap dengan Salina, nah cepatlah kita nak naik dom ni. Tak apa, kau naik dulu. Betul? Okey, kita orang naik dulu Okey. Kawan-kawan dia pun tinggalkan dia dekat dalam bilik prep tu. Dan Salina ni pergilah ke arah Kak Mina ni. Tegurlah kan, Kak, akak pergi mana tadi? Saya cari akak waktu prep tadi, tapi tak nampak pun akak. Oh sorry, tadi akak ada kerja sikit dekat atas. Adalah perbualan dia kan, dia antara, dia tak tulis lah dialog, itu contoh saya kata kan. Dia tulis dekat dalam tu, dia berbual sikit dengan Kak Mina ni. Dan kemudian dia duduk betul-betul di hadapan Kak Mina ni yang sedang belajar. Dan dia perasan sepanjang dia berbual dengan Kak Mina ni, mata Kak Mina ni asyik pandang ke satu sudut, yang mana sudut ini berada betul-betul di belakang Salina ni. Di belakang Salina. Beberapa kali si Salina ni pandang ke arah belakang dan kemudian dia dapati memang tak ada apa-apa pun. Yang ada hanyalah meja-meja yang kosong dan kemudian ada kerusi-kerusi yang tersusun di setiap meja. Yang mana dia meja panjang kan, boleh memuatkan dalam 7 ataupun 6 kerusi macam tu. Tapi bila dia pandang, dia kata, semua kerusi tersusun kan, hanya ada satu kerusi je yang tak tersusun dan kemudian menghadap ke arah mereka yang sedang duduk dekat meja belajar ni. Dia pun tanya dengan Kak Mina ni, Kak, kenapa Kak daripada tadi pandang ke arah belakang? Akan nampak apa? Dia cakap macam tu. Dan Kak Mina ni cakap, ada satu benda lah ataupun sesuatu yang tengah perhatikan kita ni berborak. Dia cakap macam tu. Dan waktu ni bulu roma si Salina ni
macam meremang lah, sebab dalam bilik prep pada waktu tu hanya dia berdua je kan. Jadi Salina ni pandang lagi sekali, dan kemudian dia kata, "Kat mana kak? Saya tak nampak." Dia kata macam tu. Tu dekat kerusi tu, kan ada satu kerusi tak tersusun tu kan, situlah dia duduk. Waktu ni Salina ni pandang lagi sekali. Dia pandang, dia kata, "Ya ke? Macam mana rupa dia kak?" Dia tanya pula. Jadi bila dia tanya, Kak Mina ni jawab yang mana rupa benda tu adalah seorang kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak perempuan yang mana dikatakan mulutnya berdarah dan kemudian matanya seolah-olah macam tak ada. Dekat sebelah ni lopong, hitam je kalau kita nampak. Sebelah ada bola mata. Macam tu. Itu apa yang Kak Mina ni cakap lah. Jadi apabila Kak Mina ni cakap macam tu, Salina ni mulu roma meremang tau. Meremang. Dan kemudian dia kata dengan Kak Mina ni, "Kak, saya naik dom dululah." Rasa macam tak sedap pula. Tak apa, pergilah naik-naik. Dia cakap macam tu. Dia memang tak nampak dan dia 50-50 lah. Nak percaya sangat pun tak percaya pun tak dengan Kak Mina ni. Sebab apa punca orang tak nak kawan dengan Kak Mina ni? Mesti ada sesuatu perkara yang ganjil kan daripada Kak Mina ni. Dan mungkin disebabkan kebolehan dia tu, orang tak nak kawan dengan dia. Okey, pernah berlaku satu malam lagi, yang mana malam ni dah lepas lah. Lepas malam yang dijumpa dengan Kak Mina ni, selang beberapa hari macam tu, dia prep lewat. Si Salina ni, dia turun belajar dan kemudian pada waktu tu sebab ada exam lah, jadi dia terpaksa belajar dengan kawan-kawan yang lain. Waktu dia tengah belajar ni, waktu tu dia dengan pelajar-pelajar di tempat je, lebih kurang 2 meja macam tu. Dia tengah belajar kan, tiba-tiba kerusi yang dia nampak tak tersusun hari tu dengan Kak Mina tu seolah-olah macam bergerak. Pada mulanya dia tak nampak, dia hanya dengar bunyi kerusi bergerak. Dan kemudian terus semua pandang ke arah satu sudut, yang mana sudut tu ada meja, kerusi tu macam bergerak sikit tau. Dan kemudian semua berpandangan sama sini dan dia kata, kerusi tu memang macam tu kan daripada tadi? Tak tahu, Salina kata. Sebab Salina memang berhadapan dengan kerusi tu, tapi dia tak perasan lah. Dia waktu tu tengah tengok buku kan. Waktu ni bulu roma dia dah meremang, sebab dia kata dia dah ada sekali tu kan kejadian yang masa dia dengan Kak Mina tu, dia kata Kak Mina tu cakap ada budak duduk dekat situ. Jadi dia kata okey tak apa, sambung belajar. Tiba-tiba waktu dia tengah belajar ni, kerusi ni seolah-olah macam dibanting ataupun dibaling lah kan. Dibaling, kena kat satu meja dan kemudian kerusi tu jatuh. Waktu ni semua pelajar-pelajar yang ada dekat dalam bilik dom ni ataupun bilik prep ni berdiri daripada kursi masing-masing. Dan kemudian selang selepas itu dia orang berkemas terus naik ke dom, belajar sambung study dekat dom lah, tak belajar dekat bilik prep tu. Dan apabila dia tanya dengan Kak Mina ni, dikatakan Kak Mina ni cakap lah, susuk tubuh tu ataupun jelmaan itu memang bermain-main dekat kawasan bawah blok Tingkatan 5 ni, bilik prep, tandas. Biasa Kak Mina ni akan nampak dekat tempat-tempat macam tu. Itu apa yang diceritakan lah. Secara personally dia kata dia tak pernah nampak. Cuma yang dia kata dia percayalah apa yang Kak Mina ni cakap, sebab kerusi tu tadi, kerusi yang sama bergerak dengan sendiri. Bergerak tu mungkin lah dia salah dengar kot kan. Dan kemudian kerusi tu kebetulan tak tersusun, tapi kerusi tu seolah-olah macam dibaling, kena dekat satu meja yang lain tu. Itu siapa boleh jelaskan? Dan sekarang dia pun tak tahu si Kak Mina ni sekarang berada di mana apa semua. Dan itulah pengalaman seram yang pernah dialami oleh pengirim kita ni, iaitu Salina. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua, yang mana pengalaman ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Yuni. Nama dia bukan Yuni lah, dia gelar dalam kiriman sebagai Yuni, sebab nama sebenar dia adalah Ayuni. Jadi dia kata boleh panggil akak Yuni je. Okey, yang mana Kak Yuni ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram. Dia ternampak sesuatu melintas di tengah jalan pada waktu malam. Kisah dia berbunyi begini.
Okey, Kak Yuni nyatakan di dalam kiriman yang mana dia ni tinggal di area Indra Mahkota. Indra Mahkota ni bila saya search, dia dekat dengan area Kuantan, dekat negeri Pahang lah, satu tempat dekat negeri Pahang. Yang mana dia ni pada waktu tu sedang mengandung anaknya yang pertama. Okey, yang mana pada waktu tu bayi ataupun usia kandungan dia ni baru saja 4 bulan. Dan memang biasalah bila orang dah mengandung anak sulung apa semua ni kan, orang tua-tua memang tak bagi keluar malam ataupun keluar sampai balik lewat malam, memang tak bagi. Tapi pernahlah berlaku satu hari yang mana pada waktu tu rakan kepada suami dia ni mengadakan pesta makan, ataupun mungkin macam hari jadi ke apa, saya tak pastilah. Dia nyatakan dalam kiriman pesta makan je. Jadi suami dia nak pergi. Dia ni tinggal satu rumah dengan mak ayah dia tau. Mak ayah si Yuni lah. Kak Yuni dia tinggal, kira suami dia tinggal rumah mertua lah. Dan malam tu memang suami dia tak nak bawa dia. Suami dia cakap, tak apalah biar abang pergi. Awak ni tengah macam ni, janganlah keluar-keluar malam ni. Saya tak nak bawa lah kan, tak sedar hati. Tapi Kak Yuni ni macam merajuk lah. Dia kata, oh sampai hati. Pergi tempat makan-makan tak nak bawa saya. Dia cakap macam tu kan. Dan bila lama-kelamaan, yelah suami kan, siapa tak sayang isteri. Dia bawa jugalah Kak Yuni ni. Dan waktu dia orang nak keluar daripada rumah, emak kepada Kak Yuni ni nampak. Kemudian dia kata, kau nak pergi mana? Nak pergi ni ada majlis makan kawan pada suami dia lah kan. Mak dia marah lah. Mak dia kata, janganlah, dah pukul berapa ni? Dah pukul 8 lebih, nanti kan kau balik pukul berapa? Kau dah lah tengah mengandung ni. Dia cakap macam tu. Alamak, sekejap je, orang nak pergi makan je lah. Dia kata macam tu kan. Adalah dia macam berlawan-lawan sikit lah kan. Dia tak bersetuju lah dengan mak dia. Dan akhirnya dia keluar juga. Dia keluar sampai je dekat rumah kawan suami dia ni, makan apa semua. Rumah dia agak jauh juga, dalam lingkungan 35 minit macam tu daripada rumah Kak Yuni ni. Ini dia tulis dekat dalam kiriman Jadi habis-habis makan, borak apa semua kan, dalam lebih kurang pukul 11 macam tu. Pukul 11 baru dia bertolak balik semula ke rumah dia. Okey, waktu balik ni suami dia melalui satu jalan besar, yang mana jalan ni adalah jalan yang berlampu lah. Bukanlah jalan yang gelap, hutan. Kiri kanan memang gelap lah, kawasan berbukit. Tapi jalan ni adalah satu jalan yang besar. Cuma dah pukul 11 lebih, kereta pun dah boleh kira pakai jari lah kan. Kereta pun dah tak banyak. Dan waktu suami dia bawa ni, suami dia bawa agak laju. Sebab nak cepat sampai rumah sebelum pukul 12 kan. Waktu suami dia bawa kereta, daripada jauh lagi, Kak Mina dah perasan tau, macam ada seorang kanak-kanak yang berusia anggaran dalam 8 tahun, 7 tahun macam tu lah. Budak perempuan seperti sedang nak melintas jalan. Dan suami Kak Yuni ni seolah-olah macam tak nampak benda tu. Dia bawa laju je tau. Dan Kak Yuni ni terus cakap dengan suami, Bang, pelan bang, pelan. Dia kata macam tu kan. Dan suami dia buat tertawa je, bawa je. Lepas tu dia cakap, bang, slow. Sampaikan bila budak tu dah berada betul-betul dekat kawasan tengah jalan, suami dia sampai. Waktu ni Kak Yuni cakap dia pejam mata dia, dia jerit tau. Sebab dia kata suami dia memang nak langgar dah benda tu. Tapi waktu lepas je daripada kelibat tu, sebab waktu tu dia pejam mata kan, tak ada apa-apa bunyi suami dia langgar apa-apa pun. Dan kemudian dia cakap dengan suami dia, Bang, mana budak tadi bang? Dia cakap macam tu. Suami dia diam je, tak cakap apa-apa. Sampai dekat rumah, maknanya bila dah sampai rumah je, dia cuci kaki apa semua kan. Dia pun duduklah dekat ruangan macam ruang tamu macam tu lah, ruang tamu. Dan kemudian mak dia belum tidur lagi. Suami dia terus masuk ke dalam bilik tidur, baring. Dan kemudian dia berbual dengan mak dia tu, dia cakap dengan mak dia. Oh, mak dia marah lah kan. Dan kemudian mak dia kata, entah laki kau tak nampak pun budak tu. Dia kata, tak lah mak, betul orang nampak. Budak tu memang budak, dia kata. Bukannya kain putih ke apa, dia cakap dengan mak dia. Okeylah, malam tu dia tidur, dia tanya dengan suami dia. Bang, abang elak budak perempuan yang tengah jalan tadi. Suami dia pun cakap, mana ada orang? Tak ada orang tengah-tengah jalan tu. Waktu awak cakap, awak macam tenung kat satu tempat tu, saya dah perasan dah, awak ni nampak apa ni kan? Sebab dia macam, macam nampak daripada jauh kan, macam ada nampak sesuatu. Tapi suami dia tak nampak. So suami dia bawa je. Dan bila Kak Mina kata pelan bang, dia jadi macam, oi, isteri aku ni nampak apa kan? Tapi dia bawa je sebab
di pandangan mata dia, dia tak nampak apa-apa. Sampailah bila Kak Mina ni jerit, barulah suami dia, okey, confirm, isi aku nampak sesuatu. Dia jalan je lah. Kira macam dia tembus lah kot benda tu kan, dia langgar macam tu. Dan benda tu memang Kak Yuni ni seorang je yang nampak. Dan dia kata start daripada malam tu, dia mula bermimpi yang bukan-bukan. Bermimpi nampak lagi perempuan tu seolah-olah macam terbaring dekat satu jalan yang besar. Pada waktu tu, Kak Yuni ni seorang je dekat tengah-tengah jalan tu, tengah berdiri, dan kemudian nampak budak tu tengah baring dengan berlumuran darah. Dan kemudian bila dia bangun tu, dia tersedar tu berpeluh-peluh lah. Dan selepas saja dia bangun daripada tidur, perut dia akan terasa sakit. Perut dia akan terasa sakit tau. Dan adalah mak kepada Kak Yuni ni buatlah macam air bacaan doa ke apa kan, bagi minum. Tapi alhamdulillah lah, dia punya kandungan apa semua selamat je. Cuma itulah satu pengalaman misteri ataupun penampakan seram yang dia pernah alami. Pada ketika itu, dia baru balik lah daripada rumah kawan suami dia ke rumah dia. Dan itulah pengalaman daripada Kak Yuni. Manis pula air ni. Kisah seram kita yang ketiga ni pula dikatakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Ai. Yang mana Ai ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia tinggal di sebuah rumah sewa yang terletak di Johor. Kisah dia berbunyi begini. Dinyatakan di dalam kiriman yang si Ai inilah bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah. Dan dia ni tinggal di sebuah rumah sewa yang mana duduk rumah sewa, macam mana nak cakap, ramai-ramai lah, ramai-ramai kongsi-kongsi macam tu. Ada cikgu juga duduk dalam rumah tu, ada juga penguat kuasa, macam polis, macam tu lah. Dan pernahlah berlaku yang mana pada waktu tu bila dia duduk dekat rumah tu, rumah yang pertama, dia ada dua rumah dalam kisah ni. Rumah yang pertama bila dia duduk ramai-ramai ni memang okey je, tak ada apa-apa. Dan dia ni berasal daripada Negeri Sembilan. Dia berpindah ke Johor pun disebabkan ialah kan posting dia dekat situ. Jadi sepanjang dia mengajar, dia tinggal di rumah tu, banyak perkara lah yang dia nampak di dalam rumah tu. Okey, pernahlah berlaku satu waktu yang mana adik dia, adik kepada Ai ni minta kerja dekat area tempat si Ai ni bekerja. Dekat Johor jugalah. Dan kemudian adik dia berhasrat untuk tinggal dengan si Ai ni satu rumah. Pada mulanya bila Ai ni dia dengar je perkara tu, dia macam tak setujulah. Dia kata, takkan adik aku nak tinggal dekat dalam satu rumah dengan dia orang ni, dia cakap tu. Sebab dekat dalam rumah ni adalah berlaku, orang kata, itulah saya nak cakap pun tak sedap, macam ada bawa balik perempuan, macam tu lah. Jadi dia tak nak lah kan adik dia, orang kata, duduk dalam rumah yang circle ni macam tu. Jadi dia pun ambil keputusan untuk menyewa rumah lain. Menyewa rumah lain yang mana dia tinggal berdua je dengan adik dia. Rumah ni agak besar juga, rumah teres lah, rumah teres. Dia sewa rumah dekat situ. Yang mana bila adik dia dah berada dekat situ, dah tinggal dengan dia, sudah pasti parents dia kadang-kadang akan datang Johor. Betul tak? Sebab anak dia dah dua orang dekat Johor, tinggal satu rumah. Kalau nak melawat ke apa, dia mesti akan datang rumah, tidur dekat rumah kan. So dia ambil rumah sendiri. Okey, pada awalnya bila dia masuk rumah ni, dia memang tak ada siasat sejarah rumah ni ke apa, dia memang tak ada siasat. Waktu dia masuk, dia kata semuanya okey je. Cuma ada satu gangguan tau. Yang mana selepas saja pukul 12 malam, akan ada bau busuk dekat dalam rumah dia. Busuk macam bau bangkai. Pada mulanya, si Ai ni rasa yang bau ni datang daripada luar. Tapi yang peliknya, tak ada pun tingkap terbuka ke apa ke, tak ada. Macam-macam dah dia buat. Salah satunya buang sampah kan. Sebelum malam dia buang sampah dulu keluar. Lagipun tinggal bujang. Bukannya macam sampah kita rumah orang dah kahwin kan. Mungkin ada lauk-lauk ke apa. Ni tak ada. Lauk pun kadang-kadang beli makan habis itu je. Dan pernah berlaku Ai ni bangun
pada waktu malam sebab nak pergi ke tandas. Bilik dia tak ada tandas tau. Tandas dia kena keluar, ada satu tandas kat luar macam tu. Luar tu dalam rumah jugalah. Jadi dia pun keluar, dia kata bila dia keluar daripada bilik, bau busuk tu. Itu yang pada mulanya dia kata, bau datang daripada luar ke? Dia kata macam tu kan. Dia pun mula cari. Tapi bau ni memang kuat, seolah-olah datang daripada dalam rumah tu sendiri. Dan apabila dia tanya dengan adik dia, kau perasan tak? Bila malam je ada bau busuk dalam rumah ni, dia cakap macam tu. Pasal bang? Tapi saya buat tak tahu je, dia cakap macam tu kan. Selagi gangguan tu bukan gangguan penampakan ke apa, tak ada, okey lah. Tak ada masalah lah kan. Okey. Diorang pun just ignore je ataupun ambil. Tak endah je lah benda tu. Pernah berlaku satu malam lagi, yang mana pada waktu tu keesokannya hari tidak bekerja. Mungkin hari Jumaat ke kan. Khamis Johor tak silap saya, Jumaat cuti kan. Mungkin Khamis malam Jumaat ke. Waktu tu dia dengan adik dia sedang menonton TV, tengok bola pada waktu tu. Dan bola tu start selepas pukul 12. Mungkin dalam pukul 1 kan, bola Mak Saleh lah. Jadi dia kata sambil dia menunggu nak tengok bola ni, dia tengoklah cerita dulu. Adik dia pun ada waktu tu. Ada orang buat air apa semua duduk. Tepat pukul 12:30 malam, bau busuk tu datang. Dan dia dengan adik dia duduk pandang sama sendiri. Dia kata, bang, macam bagi signal, bau tak? Macam tu kan. Abang dia macam, si air ni macam angguk. Cari bau tu, tak jumpa juga. Dia ada cerita dengan parents dia. Yang mana ayah dia lah. Ayah dia cakap, cuba kau buat-buatlah ruqyah ke rumah tu apa ke kan. Solat tak dalam rumah? Solat. Dia cakap dengan ayah dia kan. Cubalah ruqyah ke apa sebab ada sesuatu rasanya tu dalam rumah tu. Okey, tapi dia tak nampak. Penampakan yang pertama dia nampak pada waktu tu, mak ayah Ai ni datang rumah dia. Yang mana parents dia datang berdua je lah waktu tu. Jadi dalam rumah ada empat orang lah kira kan. Dia, adik dia, mak ayah dia. Mak ayah dia bagi tinggal ataupun bagi duduk satu bilik yang lain. Pada malam tu, si Ai ni keluar dalam lebih kurang pukul 10 lebih macam tu. Tak lambat lah, bukanlah tengah malam ke apa tak. Pukul 10 tu dia keluar. Yang mana bila nak keluar, dia nak pergi ke arah dapur. Dia nampak dia nampak kelibat ataupun ayah dia duduk dekat meja makan, dekat bahagian dapur. Duduk sorang-sorang tau. Lepas tu bila dia lalu, dia kata, "Yah, minum ke?" Dia kata, ayah dia angguk. Okey. Dia pun pergi ke satu ruangan yang mana dia nak buat air. Inilah peluang dia kan, nak duduk satu meja dengan ayah dia. Mungkin borak-borak ke apa ke kan. Sebab ayah dia datang daripada kampung. So dia pun buat air kacau-kacau. Sambil dia berbual dengan ayah dia ni, ayah dia hanya jawab satu je. Betul lah tu. Macam tu. Dia dengar benda ni dia dengar. Apabila dia pusing je, dia pegang air ni, dia pusing, dia menghadap ke meja. Meja tak ada orang. Dan kemudian dia beranggapan, ayah aku dah masuk bilik kot. Dah bangun. Mungkin dia tak perasan. Sebab kerusi ni ke belakang. Kerusi ni macam semua kerusi masuk bawah meja, satu kerusi ni keluar. Macam tu. Seperti ada orang duduk. Jadi dia beranggapan ayah dia dah bangun lah. Tapi dia terfikir juga, mana cawan ayah dia. Sebab dia nampak ayah dia macam minum tadi. Dah lalang dia buat air, dia pun duduk. Sambil duduk dia minum kan. Menung, fikir pasal kerja apa semua. Mak dia keluar daripada bilik. Pergi ke arah dapur dan dia kata, kau buat air satu je, buatlah untuk mak sekali. Lah, mak pun baru keluar. Bukannya mak ada kat sini. Kalau mak ada kat sini tadi, saya buat kan. Dia cakap macam tu kan. Mak, ayah ni mak. Ayah dalam bilik lah, tidur. Sekejap now, baru nak borak dengan ayah dia. Dia dah tidur dah. Tadi masuk bilik, waktu kita borak kat luar tadi, kat ruang tamu tu, dia masuk bilik tu, dia dah penat sangat agaknya drive. Jadi dia tidur awal. Pukul 9 tu dia dah tidur. Pukul 9? Tadi dia nampak ayah dia kan, dalam pukul 10 lebih kan. Yang dia cakap dengan mak dia, tadi orang nampak ayah baru je minum kat sini mak. Kau ni merepek apa? Ayah kau ni tidur lah. 9 tadi dia masuk bilik, dia dah tidur dah. Mendatang pukul baru ni dia duduk sini. Cakap macam tu kan. Waktu ni dia dah tak sedar hati. Alamak, ada penampakan. Dia kata itu kan. Lepas je mak ayah dia balik, dia pun jumpalah dengan orang kata macam orang pandai lah dekat taman dia ni. Cubalah macam ruqyahkan rumah tu.
Selepas saja rukiahkan rumah tu apa semua kan, ada bacaan lah sikit kan, bacaan Yasin apa semua, lepas tu mengaji dalam rumah tu. Alhamdulillah, lama kelamaan bau busuk tu tadi dah tak ada lagi. Gangguan bau tu dah tak ada. Penampakan lagilah jarang kan. Itu penampakan yang pertama dia nampak. Jadi itu adalah gangguan dia. Pernah berlaku satu hari yang mana mungkin lah Tuhan tu nak tunjuk pada dia kan. Dia berbual dengan salah seorang jiran yang mana pada waktu tu dia nak pergi membuang sampah di luar. Kan rumah teres kan kat luar dia ada tempat buang sampah tu, dia nak buang tu. Brother ni duduk dekat pagar rumah dia lah, tengah smoking. Dan kemudian dia pun tanya, bang, oi, balik kerja? Balik kerja dengan baju kerja semua kan brother tu. Dia pun berbual lah dengan abang tu kan. Adalah berbual, dia tak nyatakan lah dialog dia. Waktu dia tengah berbual dengan brother ni, timbul satu cerita yang mana brother ni cakap, kau tahu tak sejarah rumah ni macam mana? Cakap tu. Dan Ain ni cakap lah, tak tahu. Kenapa bang? Tak ada apa lah dia cakap tu. Kau duduk rumah ni okey je kan? Baru-baru ni masa saya baru pindah, rumah ni malam je bau busuk bang. Malam je bau busuk. Dia kata tu. Betul ke? Ya betul. Baru ni ayah saya datang, dia pun cerita dengan brother ni. Dan kemudian brother ni cerita dekat dia yang mana rumah ni dulu sebenarnya yang tinggal seorang orang tua tau. Dia sebenarnya pasangan suami isteri, tapi isteri dia dah meninggal dulu. Dan anak-anak dia pula bekerja di luar Johor dan mungkin jarang balik ke, saya tak pastilah. Itu saya tak pasti kita tak nak tuduh lah benda tu. Pakcik ni yang tinggal dekat rumah ni meninggal dalam rumah seorang-seorang. Dan apabila orang jumpa, mayat dia dah kembung. Dah ada bau lah. Dan waktu tu orang bau, brother ni lah yang bau. Dia kata bau busuk. Waktu dia bau ni, betul-betul pukul 12. Betul-betul pukul 12 tau. Dia bau je, dia kata dia cubalah panggil nama pakcik tu kan, sebab jiran dia. Panggil, pakcik ni tak keluar. Dia telefon polis. Bila polis sampai, rupanya yelah, pakcik tu dah meninggal. Dan pakcik ni tak ada pula sakit ke apa, tak ada. Mungkin yelah dah ajal, meninggal seorang-seorang dalam rumah kan. Dah lebih kurang berapa hari lah dekat dalam rumah tu. Tapi anak-anak dia tak telefon ke kan. Telefon mak ayah dia kan. Dia lah ayah dia seorang-seorang. Telefon lah 2 hari sekali kan. Kalau tak angkat mungkin dia dapat tahu lebih awal lah. Ini sampai dah berbau, baru jumpa. Dan itulah pengalaman seram yang pernah dia lalui oleh pengirim kita ni, iaitu Ai. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Pengalaman ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Alwi. Yang mana Alwi ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan yang dia pernah alami. Tajuk dinyatakan di dalam kiriman ni menarik pada saya. Sebab tajuk dia tulis Rumah Tingkat 1. Okey. Isteri kepada Alwi ni adalah seorang ustazah yang mengajar anak-anak ataupun kanak-kanak mengajilah, guru ngaji senang cerita. Dan dia ni tinggal di tingkat 3 di sebuah rumah apartmen di negeri Perak. Okey. Secara tepatnya dekat daerah mana dia tak nyatakan dalam kiriman. Dia cakap saya tinggal dekat Perak je, dia kata. Okeylah, tak apa kan. Kita fokus pada kisah dia je. Yang mana memang ramailah budak-budak yang datang kat rumah dia kan. Lepas je maghrib memang penuh rumah dia. Isteri akan ajar ngaji dan dia pula akan pergi ke surau. Dan kemudian waktu dia balik daripada solat isyak, pada waktu tu balik daripada solat isyak untuk naik ke rumah dia, dia perasan yang alamak, ada barang dia tertinggal di dalam kereta. Jadi dia pun bawa kunci kereta waktu tu. Terus sebab dia pergi ke surau pada waktu tu jalan kaki je, tapi dia bawa kunci kereta. Jadi dia terus pergi ke arah kereta, buka alam, masuk, ambil barang dan kemudian keluar balik. Lepas dia ambil barang dekat kereta dia teruslah menuju ataupun jalan pergi ke arah tangga. Nak pergi ke arah tangga, nak naik rumah dia. Tiba-tiba dekat dengan kawasan tangga ni, ataupun senang cerita bawah blok dia ni lah, dia ada ternampak seorang budak lelaki yang berpakaian baju Melayu dengan songkok. Dan kemudian pegang rehal dengan macam mukadam macam tu tau. Pegang, peluk macam tu. Dan kemudian dia tanya kat budak ni, awak ni nak naik mengaji ke ataupun dah habis? Dia kata macam tu.
Saya dah habis, saya nak balik. Oh, ni tunggu siapa? Kenapa tak balik-balik lagi? Saya tunggu ayah saya, dia kata macam tu. Lepas tu budak ni macam sebab. Tiba-tiba budak ni menangis tau. Dan kemudian waktu ni Alwi terkejut lah. Kenapa lah, rumah dekat mana? Tak apa, pakcik hantar nak. Rumah dekat depan ni, blok depan. Blok depan, betul-betul berdepan dengan blok si Alwi ni. Lepas tu kata, oh ya ke, tangga nombor berapa? Ni lah, tangga nombor 3, tingkat 4. Oh, kenapa tak balik sendiri? Saya takut, dia kata macam tu. Oh, okey. Dia pun, okey lah, tak apalah. Tak apa, saya, pakcik hantar dia kata, okey. Dia pun tolonglah hantar. Waktu dalam perjalanan ni, sepanjang ni nak jalan pergi ke tangga budak ni, dia cakap lah, kenapa tak? Takut apa nak naik sendiri, kan dekat je rumahnya. Dia kata, tak ada, rumah kosong tu, tingkat 1 tu, hari tu saya naik. Lepas tu waktu dia budak ni tengah naik tangga ni, dekat depan pintu rumah ni, berdiri seorang pakcik. Budak ni lah cakap, seorang pakcik berdiri depan pintu tu, muka seram tengok dia. Muka menyeramkan tengok dia kan. Kat sini si Alwi ni dah macam terkeduk. Betul ke budak ni, dia cakap kan. Tapi dia okeylah, tak ada apa-apa lah. Dia cuba pujuk lah budak tu. Tak adalah, mana ada apa-apa, rumah kosong, memang tak ada orang pun. Dia kata tu, okey. Dia pun hantar. Sampai saja tingkat 1, dekat rumah tingkat 1 ni tadi, Alwi punya bulu roma meremang. Mungkin sebab dia dah dengar kot budak cakap tadi kan. Tapi dia lalu, rumah tu memang gelap. Pintu rumah ni terbuka. Pintu rumah ni terbuka dan kemudian pagarnya bermangga lah, kunci. Cuma pintu kayu je terbuka. Okey, dia pun hantar budak ni sampai tingkat 4. Dan kemudian bila sampai je rumah, rupanya ayah budak ni balik lambat. Tak balik lagi. Yang ada kat rumah dia buat tu, mak dia je. Dia tak apalah, dah selamat Alhamdulillah. Dia pun turun bawah. Waktu dia turun, sekali lagi dia kena melalui kan rumah tingkat 1 ni. Waktu dia lalu, dia kata memang tak ada apa-apa. Penampakan ke tak ada. Cuma waktu dia nak turun tangga ke bahagian bawah, nak turun ke tingkat G kan, ataupun ground floor ni, kan tangga dia akan turun macam tu, pusing kan. Jadi waktu dia nak turun pusing ke ground floor ni, anak mata dia ternampak pintu rumah tu. Dan kemudian apa yang si Alwi ni dapat gambarkan daripada dia nampak anak mata dia ni, depan pintu rumah ni macam ada satu kelibat susuk tubuh pakcik yang telanjang lah. Telanjang. Dan kemudian bahagian matanya seolah-olah macam lopong, tak ada apa-apa. Hitam je. Macam tu. Jadi bila dia nampak, dia macam mula-mula dia terdiam. Betul ke apa yang aku nampak ni? Dan kemudian dia cuba toleh. Dia tengok, depan pintu tak ada apa-apa. Astaghfirullahalazim, dia kata macam tu. Dia dah mula nampak lah kan. Dia naik balik, Alwi ni. Dia naik balik, pergi ke rumah tingkat 1 ni, dia pun tengok dekat dalam rumah ni. Okey, rumah ni memang kosong, tak ada apa-apa lah. Okey, dia turun. Waktu dia nak turun, dia nak pergi ke arah rumah dia, ada satu motor kan. Ada, bukan motor, dia tulis dalam kiriman, ada seorang lelaki yang turun daripada motor. Dia turun daripada motor. Dan kemudian dia pun tegur, bang, daripada mana bang? Dia hantar budak dia tingkat 4, dia cakap tu. Tingkat 4, tangga mana? Tangga ni lah. Tangga ni. Rumah saya tu, dia kata. Oh, anak abang ke? Anak abang kot tadi. Dia tunggu abang kat bawah tadi. Itulah tadi dekat kilang macam-macam lah kan. Ada orang kemalangan pula. Macam mungkin lah tersepit ke apa ke. Macam tu lah kan. Kemalangan kecil lah tapi tak adalah menyebabkan kematian. Jadi benda tu delay lah. Dia terpaksa balik lambat lah kan. Cuma dia tak dapat nak inform isteri dia sebab handphone dia mati time tu. Handphone brother ni mati. Jadi dia kata, oh patutlah, tak apa saya dah hantar dah. Terima kasih bang. Cuma anak awak ada cerita tadi. Dekat tingkat 1 tu, dia macam ada nampak sesuatu lah. Dan dia takut waktu dia tunggu kat bawah menangis-nangis dia. Dah ya ke bang? Dia kata, anak saya dah berapa kali dah sebenarnya cakap perkara ni. Dia kata macam tu. Betul ke? Ya, waktu anak saya nak naik, dia kata dia nampak pakcik. Tak tahulah rumah tu kosong. Saya dah berapa kali dah pergi tengok dekat dalam rumah tu kan. Dia tak masuk lah. Dia tengok daripada pagar ni. Dalam rumah tu kosong. Mana ada orang ketinggal kat situ. Biasalah mata budak memang boleh nampak. Encik Alwi ni kata kan. Cubalah ikhtiar macam mana pun. Okeylah, tak apa. Dan selepas daripada tu memang dia tak adalah hantar lagi. Dan dia pernah juga lalu dekat kawasan tangga budak ni. Depan pagar rumah ni dah ada plywood besar. Letak dekat situ. Macam tutup pagar tu. Mungkin yang letak
ayah kepada budak ni tadi ke, itu dia tak pastilah. Tapi dah ada playwork tu. Saya rasa ayah budak ni lah dah letak kan. Sebab Alwi ni pun dah nampak kan. Ada bunyi ketuk-ketuk. Astagfirullahaladzim. Dan itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Alwi. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasihlah kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng, supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.